Apa yang dimaksudkan dengan graf gerakan linear ni? Dia adalah graf ni untuk kita nak sampaikan maklumat dan data tentang sesuatu gerakan. Bagaimana kamu tu bergerak? Ke depan berapa meter, ke belakang berapa meter, ke tepi berapa meter, ke belah kanan berapa meter. Itu tujuan diadakan graf gerakan linear. Yang mana dia nak sampaikan apa dia, maklumat bagaimana pergerakan tu dilakukan. Kan? Okey, jadi kita ada dua jenis graf gerakan linear ni, dia ada dua. Satu, graf sesaran melawan masa, dan satu lagi graf halaju melawan masa. Jadi di sini kamu nak kena faham, disebabkan dia ada dua jenis ni, maka dia ada dua ciri-ciri yang kamu kena tahu. Kan? Yang mana graf sesaran melawan masa ni, dia sebenarnya untuk menceritakan, menunjukkan sesaran sesuatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Contohnya dalam masa 2 saat. Okey, saat kedua ni dia dah bergerak berapa meter. Kan? Masa 2 saat tu berapa meter. Kan? Dia kata situ okey, dia bergerak dalam masa 2 saat tu dia dah bergerak 50 meter. Jadi dia tandalah, okey, 2 saat tanda dekat A. Lepas tu digariskan daripada kosong, gariskan ke A. Maksudnya kereta tu gerakan dia budak ni, kan, daripada kosong dia pergi ke A. Dia pergi ke A tu berapa meter? 50 meter. Kan? Lepas tu kecerunan, kan? Yang kamu tengok kecerunan daripada A, O ke A tu kan, kamu nampak garis dia tu kan cerun tu. Tahu tak maksud cerun? Tahu tak maksud cerun? Ke bawah menjunam. Kan kamu tengok O ke A tu kan garisan dia macam junam gitu, betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, sekarang ni dalam graf kita boleh kira berapa junam dia tu. Sebenarnya boleh kira berapa junam dia tu. Nak kira junam dia tu, kamu kena bahagikan 50 meter tu, sesaran tu dibahagikan dengan masa. Okey, kalau dekat A tu, kamu tengok dekat A tu dia punya sesaran berapa? 50 kan? Okey, masa dia berapa? 2. Okey, jadi kamu boleh gunakan sesaran bahagikan dengan masa. Sesaran 50 bahagikan dengan masa iaitu 2, maka kamu dapat 25 meter per saat. Betul tak? Kamu akan dapat 25 meter per saat, iaitu 50 bahagi 2. Okey. Jadi dia nak ceritakan kepada kamu melalui graf sesaran masa ni, kamu boleh kira halaju. Apa kita halaju untuk graf sesaran masa ni? Halaju dia adalah kecerunan dia. Macam mana nak kira kecerunan? Okey, kamu kena ada satu titik. Kamu ambil titik A tu, 50 bahagikan dengan 2. Kan? Iaitu pada masa A tu, dia punya sesaran adalah 50. Masa dia berapa? 2 saat. Jadi sesaran bahagi masa, kamu akan dapat halaju. Jadi pada kedudukan A tu, halaju dia 25 meter per saat. Itu yang dimaksudkan. Jadi bila mana kamu ada graf sesaran melawan masa ni, kalau dia suruh kira halaju, senang je. Kamu tengok berapa sesaran dia. Kalau dekat B, berapa sesaran dekat B? Berapakah sesaran di B? 50.
Kan? Okey, berapakah sesaran DC? 100. 100. Macam tu lah kira baca graf. Kamu baca graf. Okey, sekarang ni kamu letak satu titik iaitu DC. Berapa sesaran C? Kamu kena pergilah ke bacaan sesaran iaitu di Y ni. Paksi Y tu adalah sesaran. Kalaulah okey, kalau saya cakap saya berada di titik D. Berapakah masa saya di titik D tu? Sama-sama. Ha? Tadi ada orang jawab. Berapa ni? Soalan dia, okey, saya berada di titik D. Nampak tak titik D? D. Dodi. Dapat. Tak, saya di titik Dodi. Oh, Dodo. okey. Titik dodol. Okey. Saya di titik D tu, berapakah masa saya? 100 ke cikgu? Kamu tengoklah betul masa. Tengok paksi masa tu Y ke X? Tengok paksi masa. 16. Macam tu lah nak membaca graf. Saya nak tunjuk kamu nak baca graf ni macam mana. Okey, sekarang ni saya berada di titik C. Cendol. Saya berada di titik cendol ya, C ya. Berapakah masa saya? 12. Okey, kamu tahu masa saya 12 Okey. Berapakah sesaran saya? 100. Okey, nak tanya kamu tahu tak basic membaca graf ni macam tu? Tahu tak? Kamu tahu tak basic nak baca graf macam itu? Maksudnya kita berada di B, contoh ada dekat A tu, berada di A. Berapakah masa saya waktu itu? Jadi kamu pergilah ke paksi yang masa punya. Okey, 2. Macam tu. Berapakah sesaran saya pada masa di A, di titik A? Kamu kena pergi ke paksi sesaran tu, iaitu paksi Y. 50. Jadi macam tu nak baca graf. Macam tu nak baca graf. Boleh ke? Boleh cikgu, faham. Faham. Tak apa. Senang cikgu. Senang Okey, senang. Tak apa, senang ni kita tengok ni. Okey, jadi kalau kamu ingat lagi lah. Berapakah macam mana formula halaju? Harus cikgu lupa surat cikgu. Tadi ingat cikgu, sekarang lupa sudah. Formulanya ni cikgu. Apa dia? Sesaran bahagi dengan masa. Okey, kalaulah saya berada di titik C. Dan kamu tahu bahawa sesaran saya masa tu adalah 100. Dan masa saya adalah pada masa tu 12 sebab saya berada di titik C. Sekarang ni soalan tanya pada kamu, berapakah halaju semasa saya berada di titik C? Kamu nak jawab macam mana? Titik berapa dia? C, cendol. Oh, 100. Memanglah 100. Sekarang ni saya tanya halaju. Halaju sasaran akhirnya sasaran Y. Okey, apa formula halaju? Sesaran bahagi dengan masa. Okey, sekarang ni kamu berada di titik C. Kan? Okey, berapakah sesaran saya masa tu? Berapakah sesaran saya pada masa itu? Pada masa C tu? 100. Okey, berapakah masa saya berada di titik C? 12. 12. Okey, kalau sesaran bahagi masa, berapa bahagi berapa?
12. 100 bahagi 12. Barulah kamu akan dapat kiraan halaju. Kalaulah soalan tu tanya, berapakah halaju semasa di titik C? Jadi kamu tengok pada titik C. Titik C tu, okey, 100. Sasaran dia adalah 100. Kan? Bahagikan dengan dia punya masa. Masa di titik C tu adalah 12. 100 bahagikan dengan 12. Maka kamu akan dapatlah 8.33 meter per saat. Macam tu kira halaju. Boleh ke tidak? Boleh cikgu, faham. Okey, faham. Okey, kalau faham yang tu, tak ada. Itu je untuk graf sasaran malam masa. Tak payahlah nak otor-otor lagi dah. Senang je. Okey. Cikgu, Afiq faham. Okey. Tak apa, nanti saya akan bagi lagi kamu punya video ni supaya kamu ingat juga. Okey, sekarang ni graf halaju melawan masa. Ini graf yang kedua. Kamu jangan tanya saya sasaran semua, jangan tanya. Sekarang ni sasaran dah lepas. Tanya saya mengenai apa? Mengenai graf halaju melawan masa. Okey, halaju melawan masa ni dia nak cerita pada kamu bahawa di paksi Y dia tu, paksi Y dia tu, kamu tahu tak paksi Y tu apa? Paksi Y yang atas tu. Yang menegak tu paksi Y. Yang menegak tu paksi Y. Halaju tu. Boleh tak? Faham tak? Faham tak? Okey. Paksi Y mana satu? Saya nak tanya kamu. Paksi Y tu adalah yang halaju tu, yang menegak tu. Itulah paksi Y. Yang ni, yang ditulis halaju tu. Ni halaju. Kamu nampak tak? Saya tunjuk kamu ni halaju ni. Okey. Halaju ni kamu nampak ni, dia punya arrow ni menegak ni, itulah paksi Y. Okey, paksi X. Paksi X ni yang mendata ni, masa ni, itulah paksi X. Saya minta sangat kamu tolong bezakan antara paksi X dengan paksi Y. Bila saya kata paksi Y, maka dia adalah paksi yang menegak. Kalau saya kata paksi X, maka dia adalah paksi yang mendata. Kamu akan belajar ni lagi dalam bab matematik dan seterusnya lah nanti. Tingkatan 5 ni pun kita akan belajar benda yang sama juga. Paksi Y dengan paksi X. Okey. Sekarang ni dalam nota ni, saya nak cerita pada kamu mengenai graf halaju melawan masa. Kamu tengok betul-betul dia punya paksi Y dia adalah halaju. Manakala paksi X dia adalah masa. Jadi graf ni dia nak cerita pada kamu pada masa yang kelima. Ni masa yang kelima ni, pada di titik A ni, A ni dia punya halaju adalah 8. Halaju dia adalah 8. Begitu juga kalau kamu pergi ke B. Pada titik B ni, pada titik B tu dia punya masa dia adalah 10. Dan dia punya halaju dia pada masa tersebut adalah 8 juga. Okey, lepas itu kereta tu didapati menurun. Motosikal tu dia punya menurun, dia punya halaju dia. Daripada B dia turun ke C. Pada masa ini masa sudah pukul 15 tapi halaju dia kosong. Okey, jadi graf ini nak menceritakan kamu ialah halaju motosikal tersebut. Ini halaju motosikal. Okey, sekarang ni timbul satu persoalan. Dia akan tanya kamu pecutan. Okey, macam mana formula pecutan? Siapa ingat? Bagaimana nak kira formula pecutan? Apa rumus dia? Halaju bagi masa. Okey, halaju bahagikan dengan masa. Okey, sekarang ni andaikan kamu berada di titik A. Di titik A tu kan,
Berapakah laju masa di titik A tu? 8. Okey. Masa pada masa tersebut adalah 5, kan? 5. Okey. Saya nak pecutan. Macam mana nak kira pecutan masa tersebut? Laju bahagi masa. Okey, 8 dibahagikan dengan 5. Sebab kamu tahu laju dia adalah 8. Masa dia adalah 5. Jadi kamu ambil lah. Okey, 8 bahagi 5. 8 bahagikan dengan 5. Jadi dia punya pecutan dia adalah 1.6 meter per saat kuasa 2. Faham tak? Itu pecutan dia. Okey. Dengan menggunakan graf laju masa ni, kamu dapat mengira pecutan. Begitu juga sekiranya kamu nak tengok B ke C tu. Okey, B ke C. Okey, sorry. Sekarang ni B ke C tu, kan? Kamu tengok pada masa B tu dia pergi ke C. Ini menunjukkan dia menurun dia punya laju dia. Maksudnya dia semakin slowkan dia punya gerakan motosikal. Perasan tak? Perasan kan? Jadi kita nak tengok sini bahawa dengan menggunakan graf laju melawan masa ni, kamu dapat kira pecutan. Dengan cara macam mana? Kamu ambil bacaan laju dibahagikan dengan bacaan masa. Kamu akan dapat pecutan. Tapi ada satu lagi kiraan. Ada satu lagi kiraan yang kamu boleh dapat dengan menggunakan graf laju melawan masa. Apa dia? Sesaran. Sejauh mana kereta motosikal dalam graf ni bergerak. Sesaran. Kan? Jarak terdekat lah beserta arah dia. Okey. Jadi dengan menggunakan graf laju melawan masa ni memang dapat kira sesaran. Macam mana nak kira sesaran tu? Kamu mengira luas dia. Okey. Contoh, dia dah bergerak dekat sampai A. Dan kamu tak boleh kamu kena nak kira A pergi ke O pergi ke A ni. Nak kira dia punya graf dia, nak kira dia punya luas ni macam mana? Okey, kamu tahu bahawa ini adalah segitiga. Kalau graf tu, kamu tengok graf tu daripada O dia pergi ke A. Okey, pada masa tu A tu masa dia adalah 5. Jadi dia 5 ni adalah dikirakan sebagai lebar dia. Manakala dia punya panjang dia adalah 8. Disebabkan dia punya ni adalah bentuk segitiga, maka 1/2 didarabkan dengan 8 darab dengan 5, 40. Jadi 40 bahagi 2, kamu akan dapat 20. Jadi kita tahu bahawa kereta ni di masa A tu dia sudah bergerak 20 meter. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat lagi soalan demi soalan supaya kamu tahu. Okey, kamu tengokkan soalan ni hari tu kita dah bincang dah mengenai linear ni, kita dah bincang dah. Kita pergi pula kepada hari tu kita dah bincang pasal soalan ni. Kita pergi tengok macam mana graf laju melawan masa. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Ni sesaran melawan masa. Sesaran melawan masa. Berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Jadi kamu pergi ke 4 saat ni 4 saat. Kamu garis ke atas, kena pada graf tu, pergi ke kiri. Jadi dari situ kamu tahu bahawa dia sudah bergerak sebanyak 15 meter. So bila mana graf sesaran, lepas tu soalan pun minta sesaran, dia bukan suruh kamu kira kecerunan, belum lagi.
Senang je nak dapat sasaran. Kalau graf tu sasaran, dia tanya, okey, kalau 4 saat, berapakah sasaran dia? Kamu pergi ke sasaran dia kata 4 saat, pergi ke 4, garis pap kena dekat graf tu, tolak ke kiri, kamu tengok. Okey, 15. Jadi dia sebenarnya telah bergerak 15 meter. Okey, soalan yang kedua, berapakah laju motosikal itu dari saat ke-6 hingga saat ke-12? Okey, saat yang ke-6 pergi ke-12. Saat yang ke-6 pergi yang ke-12. Jadi kita nak kira dia punya hal laju. Kan? Kita nak kira hal laju. Tadi yang saya cakap tadi, berapakah hal laju di titik-titik? Bukan, itu di antara saya kata di titik A, berapa hal laju dia? Itu kalau dia suruh kamu kira pada titik A. Sekarang ni soalan dia dari saat ke-6 hingga saat ke-12. Jadi kamu kena ambil kira dia punya saat dia ni. Okey, pada kedudukan 6 tu, okey, 6 saat tu, berapakah meter dia punya sasaran dia? 15, kan? Kita ambil 6, tolak ke atas, kena kat graf, tolak ke kiri, kita tahu dia adalah 15. Jadi saat ke-6 dengan sasaran 15, itu kita beritahu kamu, okey, 6 tu adalah masa awal, 15 tu juga adalah sasaran awal. Manakala yang ke-12 ni pula, dia kata hingga 12. 12 tu adalah masa akhir dan juga kosong. Disebabkan 12, tolak ke kiri, tengok kosong. Okey, jadi 12 tu bacaan sasaran dia adalah kosong. Jadi kita saya nak beritahu pada kamu bahawa nak kira hal laju daripada masa 6 ke 12, kamu kena kira macam mana sasaran akhir tolak sasaran awal dibahagikan dengan masa akhir tolakkan dengan masa awal. Jadi kamu barulah dapat kecerunan motosikal, kecerunan graf tersebut. Sasaran akhir tolak sasaran awal dibahagikan dengan masa akhir tolakkan dengan masa awal. Barulah kamu dapat kecerunan. Okey, sekiranya soalan dia kata dari 6 saat ke 12 saat, kamu kena faham tu. Kalau dia bagi kamu titik A contohnya, dia suruh cari hal laju pada titik A, pada masa tersebut kamu kena tengok dia punya sasaran, lepas tu bahagikan dengan masa yang kamu dapat dekat paksi X. Okey, sekarang ni kita pergi pula ke hal laju melawan masa. Hal laju melawan masa ni graf yang kedua. Yang kamu tahu bahawa paksi Y dia tu hal laju, paksi X dia tu adalah masa. Jadi dia tanya, soalan dia mesti dia akan minta pada kamu, kalau soalan graf hal laju melawan masa ni, dia akan minta kamu pertama sekali dia akan minta sasaran. Okey, dan dia akan minta pada kamu pecutan. Jadi kamu kena tahu sasaran, macam mana nak kira sasaran. Sasaran untuk graf hal laju melawan masa ni, sasaran dia adalah bersamaan luas di bawah graf. Luas di bawah graf tu adalah sasaran. Macam mana nak kira? Okey, sekarang ni dia kata berikan sasaran yang dilalui oleh bola itu pada 4 saat pertama. 4 saat, okey, kamu pergi ke 4 dekat situ. Macam mana nak kira dia punya luas ni, cikgu? Okey, kamu tengok tak, kalau 4 tu kamu tarik ke atas, kena dekat graf, dia pergi ke 1, betul tak? Okey, sebenarnya 1 tu adalah dia punya lebar. 4 tu, itu dia punya adalah panjang. Jadi macam mana formula nak kira luas kotak? Lebar darab panjang, betul tak? Lebar darab panjang itulah luas, itulah cara nak kira luas kotak. Jadi kamu tahu bahawa panjang dia adalah 4
lebar dia adalah 1. 4 darab 1, maka kamu tahulah bahawa sesaran dia adalah 4 meter. Formula dia macam tu lah, cikgu. Formula dia kamu kena tengok ikut graf luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Juga yang cikgu, macam graf halaju macam ni lah. Dia ikut graf juga. Kalau contohnya graf dia mula-mula dia dah ada kecerunan, kan? Lepas tu dia kata kirakan dalam masa 4 saat pertama, kamu tengok luas di bawah graf tu adalah segitiga. Jadi kamu kena guna formula segitiga. Formula segitiga ni adalah 1/2 darab lebar darab panjang. Kalau kamu tengok graf tu macam petak aja pada saat yang keempat. Kamu tarik daripada 4 pergi ke 1. Kamu tengok kan, petak tu kan. Bentuk petak, betul tak? Okey, petak. Jadi kamu kena pakai formula petak, iaitu lebar darab panjang. Berapa lebar dia? 1. Panjang dia berapa? 4. Jadi 4 darab 1 dapatlah 4 meter. Okey, macam tu. Sekarang ni pula soalan yang kedua. Memang kalau graf halaju melawan masa ni, dia memang tak ada lain. Dia memang akan tanya pecutan. Satu dia akan tanya sesaran, satu lagi dia akan tanya pecutan. Okey. Jadi macam mana nak kira pecutan? Pecutan ni adalah halaju dibahagikan dengan masa. Dia kata saat yang ke-8 hingga ke-12. Jadi kamu kena tengok. Okey. Saat yang ke-8. Yang ke-8 tu adalah masa awal. Yang 12 ni adalah masa akhir. Berapa halaju awal dia? 8 ni kamu tarik pergi ke graf, kamu tengok 3. Jadi 3 meter per saat itu adalah masa awal. Masa akhir dia bila? Pergi kat 12, tengok-tengok. Okey, rupanya dah kosong. Jadi 0 meter per saat itu adalah masa akhir untuk masa ke-12. Jadi macam mana nak kira pecutan kecerunan di bawah graf, kecerunan graf ni? Okey, kamu kena ingat pecutan adalah halaju bagi masa. Untuk kiraan graf ni, untuk kiraan hingga ke hingga ni, kamu kena buat halaju akhir tolak halaju awal. Halaju akhir tolak halaju awal. Bahagikan dengan masa akhir tolak masa awal. Okey, halaju akhir kamu tengok kat graf adalah 0. Betul? Tolakkan dengan halaju awal. Halaju awal dia kamu tengok 8 naik ke atas, tengok okey 3. Jadi halaju awal dia adalah 3. Okey, dibahagikan dengan masa akhir. Masa akhir dia 12. Dan masa awal dia adalah 8. Sebab dia tanya dari 8 hingga 12. Jadi masa awal dia 8 lah. Okey, jadi kamu tengok dekat tu jawapan dia adalah 0 tolak 3 bahagikan 12 tolak 8. Dapatlah negatif 0.75. Negatif di situ bermaksud bahawa dia negatif bermaksud di situ adalah dia semakin slow, kan? Dia semakin slow. Sebab apa? Dia memecut. Dia dah semakin lama makin halaju dia semakin kecil. Jadi dia semakin lama makin slow, makin lama makin slow. Itu dimaksudkan dengan negatif. Jadi kalau bila kiraan kamu dapat negatif, kadang-kadang tidak ada masalahnya. Okey. Jadi graf halaju melawan masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan halaju apabila masa dia 4 saat. Cuba kamu jawab. Ni soalan kamu. Apakah halajunya? Apa halaju dia pada masa 4 saat? Tengok betul-betul pergi ambil. Kamu pergi ambil pembaris, cuba ukur tengok daripada 4 tu, kan? Tolak kena kat graf, lepas tu pergi ke kiri. Berapa kamu dapat? 10. Okey. Sekarang ni pada masa 8 saat. Kamu pergi ke nombor 8, tarik kena ke graf, tolak ke kiri. Masa tersebut adalah berapa? 15.
15. Macam tu nak membaca graf. Okey, disebabkan ni graf halaju melawan masa. Jadi dia kata cari sasaran pada selang masa 0 saat hingga 10 saat. Okey, kali ni jawapan dia memang cantik. Sebab apa? Okey, dia kata 0 ke 10 saat. Dia suruh kamu cari sasaran. Kalau kamu tengokkan graf tu, pada 0 nak pergi sampai ke 6 saat, bentuk dia, luas di bawah graf dia bentuk segitiga. Perasan tak yang purple tu bentuk segitiga? Perasan kan? Okey, daripada minit ke 6 nak pergi ke minit ke 10, saat ke 10. Kan? Kamu pergi ambil graf tu, tengok betul-betul, tengok gariskan dia 10 naik ke atas, tengok. Okey, masa tersebut kalau kamu tengok kan 6 nak pergi ke 10, bentuk dia adalah segi 4. Jadi senanglah nak kira graf yang berbentuk segi 4 tambahkan dengan graf yang berbentuk segitiga. Bila mana kamu kirakan luas graf ni, maka kamu akan dapatlah sasaran dia. Macam tu kalau soalan dia yang berbentuk macam dia ada bentuk segitiga dengan bentuk segi 4. Okey, itu sahaja pada malam ini. Kita kalau ikutkan kita bergerak setapak aje, ni sahaja.